Hai, Assalamualaikum semua. Kembali kita dekat dalam sembang-sembang politik. Seperti mana kita tahu, zaman sekarang TikTok merupakan salah satu platform yang mana sekarang tengah viral dalam kalangan belia. Dan TikTok ni juga pada pandangan saya menjadi satu platform di mana para belia ni boleh menyuarakan pendapat mereka dan kita sebagai para belia pun mengetahui maklumat-maklumat tentang politik melalui TikTok. Dan kita akan memilih sumber utama kita bukan lagi Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram, tetapi sekarang kita nak dapatkan maklumat yang dengan lebih cepat dan lebih terkini, iaitu melalui TikTok. Dan pada pandangan saya juga, bila saya lihat TikTok ni pada zaman sekarang, mereka kadang-kadang menyuarakan pendapat mereka melalui TikTok dengan mereka muat naik video. Dan kadang-kadang juga kalau kita tengok sekarang mereka buat siaran langsung, betul tak? Mereka buat siaran langsung dengan mereka datangkan orang yang pelbagai pandangan mereka dalam certain politik, dan mereka bahaskan isu-isu ataupun pandangan-pandangan, ataupun mereka kadang-kadang buat siaran langsung tentang suasana macam mana orang politik ni berdebat, ataupun macam cara para belia ni mereka suarakan pendapat mereka melalui TikTok. Namun saya terfikir satu soalan. Mungkin saya boleh utarakan soalan yang pertama ni kepada saudara Syahmi. Boleh saudara Syahmi? Ya, saya boleh. Boleh? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Saya terfikirlah bila saya tengok tentang TikTok ni kan. Tapi macam mana dalam keadaan kita untuk para belia ni suarakan pendapat mereka, macam mana kita nak wujudkan satu kerjasama antara politik yang berlainan melalui TikTok? Mungkin adalah dari segi mesyuarat ataupun orang kata perbalahan, tapi macam mana kita nak wujudkan kerjasama? Mungkin saudara Syami boleh bagi mungkin situasi ataupun contoh? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Nurul Farhan. Saya Syahmi Is'ad bin Syahidi, nombor matrik 1201364. Di sini saya ingin membincangkan tentang persoalan yang diutarakan daripada Nurul untuk saya menjawabnya. Pada pandangan saya sebagai seorang pelajar ataupun orang awam, TikTok ni merupakan salah satu medium platform untuk orang ramai meluahkan pendapat, mencetuskan idea dan sebagainya. Dari segi politik, untuk media ini, TikTok ni dalam sektor politik kita boleh melihat pelbagai kebaikan positif dan negatif. Tapi dalam setiap individu, sama ada seorang individu boleh mengupload video di TikTok antara positif atau negatif. Untuk pertanyaan Nurul tadi, bagaimana TikTok ni dalam masyarakat kita menunjukkan kerjasama, bukannya dari aspek perbalahan. Untuk dari setiap individu dalam fahaman politik memang banyak perbezaan. Kalau untuk mencetuskan kerjasama, kita melihat sekarang memang kurang lah. Tapi dari segi cara yang boleh dicetuskan oleh orang awam yang kita boleh sebarkan ataupun kita bagi tahu, kita menyebarkan cara-cara yang positif. Antaranya kita tengok sekarang, contohlah parti PAS Malaysia, PAS, dan parti UMNO, Barisan Nasional. Kita melihat diorang mempromosikan parti diorang dalam kempen-kempen untuk menunjukkan diorang punya macam mana hasil apabila diorang menjadi kerajaan. Jadi dari situ kita tengok kerjasama tidak ada. Cuma idea yang dicetuskan itu ada. Bagaimana politik ini, parti ini mencetuskan idea, bagaimana parti ini mencetuskan idea. Itu dari fahaman politik untuk TikTok ni yang kita boleh lihatlah sekarang. Maksudnya berdasarkan apa saudara Syahmi kata, maksudnya daripada TikTok ni kita tak boleh wujudkan satu kerjasama, betul tak? Tapi kita just boleh utarakan perbezaan idea dan pendapat antara parti politik yang berbeza, betul ke? Ya, betul. Oh, faham. Yang lain macam mana? Apa pendapat yang lain? Pada pandangan saya, kat TikTok ni kita boleh wujudkan kerjasama. Sebagai contoh, kan sebelum ni ada berlaku banjir besar. Kita sebagai komuniti, kita turun sama-sama bantu walaupun kita berbeza politik,
Tapi kita sama-sama untuk membantu diorang. Jadi bila orang buat naik video, jadi macam jadi apa tu, dia punya semangat walaupun kita beza politik tapi kita boleh tolong. Jadi kat situ kita boleh eratkan kita kerjasama antara masyarakat yang berbeza politik. Bagi pandangan saya lah. Faham. Nampak kat sini kita ada dua pandangan lah kan. Syahmi kata mungkin kurang untuk bagi kerjasama tapi boleh cetuskan idea. Tapi saudari Syazwana kata kita boleh wujudkan kerjasama melalui aktiviti sukarelawan macam banjir ke apa ke. Jadi saya nampak dekat situ mungkin TikTok ni ada kebaikan yang tersendiri dan cara macam mana pengguna tu memanfaatkan TikTok tu sama ada untuk bagi idea ataupun sama ada untuk wujudkan kerjasama. Tapi kadang-kadang juga boleh wujud kerjasama iaitu mungkin antara negara kita dengan negara luar. Kan mungkin sebab TikTok ni pun diguna oleh negara luar seperti Indonesia kan. Jadi kat situ kita boleh tahu sedikit maklumat tentang negara luar. Tapi namun saya terfikir terlalu banyak info dekat TikTok. Terlalu banyak info di TikTok yang kita kadang-kadang sebagai pengguna belia untuk kita nak mengundi satu parti tu kita tak tahu kesahihan sesuatu maklumat tersebut. Macam mana kita nak percaya akan sesuatu maklumat tersebut. Jadi soalan kedua saya mungkin saya boleh beri kepada saudara Aiman. Bagaimana kita sebagai belia untuk kita nak timbulkan satu kepercayaan ataupun satu orang kata nak tahu kesahihan tentang maklumat-maklumat yang berada kat TikTok ni. Boleh Aiman, saudara Aiman terangkan? Persilakan. Baiklah, bismillah. Nama saya Aiman Nabil Hassan. Nombor metrik 12013 51. Okey, baik. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang isu yang kini hangat, iaitu kualiti maklumat di TikTok. Kita semua tahu bahawa TikTok ni telah menguasai dunia dengan ombak yang begitu hebat sekali. Maksudnya US pun takut dengan negara China sebab China ni dia punya platform TikTok ni telah influence around the world. Betul. Jadi apabila kita bercakap tentang kepercayaan, ketepatan fakta dan objektif, banyak perkara yang perlu difahami. Okey, mari kita tengok satu-satu. TikTok ni adalah platform yang terbuka yang bermaksud sesiapa sahaja boleh membuat ataupun berkongsi kandungan ataupun kita panggil konten sekarang. Walaupun kebebasan ini membolehkan kreativiti dan perspektif yang pelbagai, ia juga bermakna bahawa tidak semua yang kita lihat boleh dipercayai. Kita perlu berhati-hati dalam menggunakan pertimbangan yang baik apabila mendapatkan maklumat di TikTok. Adalah penting untuk mempertimbangkan sumber maklumat dan tanya diri sendiri sama ada ia daripada seseorang yang pengetahuan ataupun boleh dipercayai. Contoh macam saya ambil kalau dari segi kesihatan, kita boleh ambil Dr. Wan Share. Dia selalu mengupas tentang isu-isu berkaitan kesihatan ataupun ada kesihatan-kesihatan yang pelik ataupun benda-benda yang ganjil di TikTok yang tular. So dia akan kupas, orang akan ramai tag Dr. Wan Share. Doktor tolong kupas hal ini doktor, betul ke benda ni berlaku doktor? Adakah ini mitos doktor? Okey. Dekat situ kita boleh tahu pihak-pihak yang berwajib ataupun pihak-pihak yang berpengetahuan untuk mengupas sesuatu isu. Okey, baik. Ada apa-apa nak tambah ke? Ada suggestion lain ke daripada kawan-kawan lain? Tak ada Okey, baik. Boleh utara juga. Okey, kita teruskan. Okey, kita bercakap pula tentang ketepatan fakta. Format video pendek TikTok tidak selalunya sesuai untuk menyampaikan maklumat yang kompleks dan tepat. So TikTok tu kita tahu ada had dia. Mungkin paling panjang 5 minit, mungkin kan. So untuk kita mengupas dan menyampaikan isu-isu dengan tepat dan sahih itu mungkin ada yang ketinggalan di tengah jalan. Okay, so dia tak dapat sampai dengan sepenuhnya. Jadi itulah sebabnya penting untuk mengambil apa yang kita lihat di TikTok dengan sebutir garam. Kita ambil sikit je. Jangan ambil banyak-banyak. Kadang-kadang apa yang kita ambil tu bukan betul pun. Jangan takut untuk menyimak fakta dan menggali sedikit lebih dalam sebelum menerima sesuatu sebagai kebenaran mutlak. Iaitu sudah pasti baru kongsi yang selalu kita dengar dekat iklan radio. Okay, ada apa-apa saudara-saudari nak menyelit ke? Saya silakan. Oh, masih tak ada. Okey, faham.
Okey, seterusnya kita beralih pada objektif atau ketiadaan bias. Kita tahu dalam TikTok ni ada platform yang digunakan oleh ahli politik untuk mempromosikan politiknya dan sebagainya. Kandungan sensasi atau menarik perhatian sering diutamakan di TikTok. Contoh macam bila pilihan raya, ramai kita tengok artis yang memakai baju PN, BN dan sebagainya. Dan kita nampak dekat situ PN memainkan peranan yang penting dalam TikTok untuk mempengaruhi remaja. Dan kita nampaklah mahasiswa banyak menyokong PN. Sebab apa? Mahasiswa lah yang paling ramai main TikTok. Okay? TikTok penuh dengan suara dan pendapat yang berbeza dan tidak semuanya berat sebelah. Ia bergantung kepada kita untuk menilai secara kritis apa yang kita lihat. So kita boleh menilai lah kadang-kadang kita tengok artis tu pakai baju PN, tak semestinya kita kena sokong PN sebab kita sokong dia. Kita minat artis tu, betul artis tu pakai baju PN, kita kena sokong PN juga. Tidak semestinya. Memahami kemungkinan bias ataupun berat sebelah dan mencari sudut pandang yang berbeza. Kita perlu mencari sudut pandang yang berbeza. Mungkin artis ni dibayar, mungkin. Kita tak confirmation, kita boleh kata mungkin. Okay? Okey, mari kita gabungkan semua dengan beberapa contoh sebenar. Tambahan pula, anda mungkin berjumpa dengan pakar kesihatan tauliah yang saya katakan tadi, contoh seperti Dr. Wan Share dan Dr. Samhan. Dr. Samhan ni adalah seorang influencer juga yang selalu membuat konten berkenaan cyst, kalau kalian tahu dekat TikTok tu. Dia ada ketumbuhan apa benda bagai dekat tubuh badan. Dia keluarkan, dia kata senang je, takkan nak simpan lama-lama benda ni kan. So dia bagi input ataupun knowledge kepada masyarakat berkenaan dengan ketumbuhan ataupun berkaitan kesihatan. Saya suka dengan input-input yang mereka letak di dalam konten. Okey, saya rasa untuk meringkaskan semua ni, TikTok adalah platform yang mempunyai pelbagai kualiti maklumat. Ia boleh menjadi platform yang menyeronokkan dan lucu. Okey? Tetapi kita perlu mendekatinya dengan fikiran yang bijak. Kita kena berfikir yang mana betul, yang mana salah. Kita tak boleh terima secara bulat-bulat. Kita perlulah menyemak semula. Tetapi kita perlu mendekatinya dengan fikiran yang bijak. Mari kita semak fakta, pertimbangan sudut pandangan yang berbeza dan menjadi pemikiran kritis. Dengan berbuat demikian, kita boleh memanfaatkan potensi TikTok sebagai platform yang menarik sambil kekalkan maklumat yang sahih dan benar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maksudnya berdasarkan apa yang saudara Aiman Nabil kata, maksudnya bila kita nak tengok satu sumber daripada TikTok tu, kita tengok orang yang bagi tu. Betul tak? Kita check peribadi orang tersebut. Bukannya orang yang sembrono bercakap lah kan. Kalau orang tu bercakap ada background sis, bahagian pakar-pakar sis, jadi dia keluarkan maklumat, kita boleh terima daripada maklumat tersebut. Betul tak? Dan daripada segi Islam juga, ada juga yang kita kata, saya hampir lupa, tapi kata kalau datang berita daripada orang musyrik, kita kena periksa dulu, betul tak? Kita kena periksa dulu apa pun berita yang datang. Jadi macam tu lah juga. Walaupun bukan sahaja kat TikTok, tapi dekat Twitter, kat Facebook, kat Instagram pun, kita kena check dahulu semua maklumat yang tersebut. Terutama dari segi agama, check kat laman web yang orang kata sahih, yang diyakini. Tapi okey, itu berkaitan dengan maklumat. Tapi bagaimana pula jika kalau bagaimana TikTok ini mereka ada perbezaan politik kan, perbezaan politik yang utarakan maklumat-maklumat, tetapi macam mana TikTok ni membenarkan? Mungkin nanti akan ada perbalahan sebab ada perbezaan pandangan politik. Jadi soalan tu mungkin saya boleh minta saudari Syazwana untuk terangkan. Mungkin kalau ada perbezaan politik dekat di TikTok, mungkin akan ada bergaduh. Jadi mungkin itu menyebabkan prestasi TikTok menurun. Jadi bagaimana TikTok membenarkan perkara tersebut? Boleh saudari Syazwana ceritakan atau jelaskan atau bagi contoh? Baik, terima kasih pada soalan daripada moderator. Saya Saudara Binti Syukri, nama matrik 1203060. Jadi bagaimana TikTok membenarkan perbezaan politik? Bagi saya, TikTok membenarkan perbezaan pandangan politik melalui perkembangan suatu video yang dibuat naik, iaitu FYP.
Video politik ni dibenarkan selagi mana tidak melanggar guideline TikTok seperti mempunyai unsur-unsur rusuhan atau pembalahan. Jika sebaliknya video tersebut akan di-ban oleh TikTok. Jadi jika kita lihat video yang mendapat sambutan iaitu mendapat like, komen dan share yang banyak merupakan satu perkembangan yang baik untuk politik, untuk menyebarkan maklumat politik. Jadi di situ rakyat boleh kemukakan perbezaan pandangan mereka tentang politik. Melalui komen orang di TikTok juga kita sebagai rakyat kita boleh tahu pengetahuan yang baru tentang politik, sama ada parti yang diundi ataupun parti sebaliknya, parti pembangkang contohnya. Dekat situ kita dapat di situ TikTok dapat mengembangkan perbezaan pandangan tentang politik kepada rakyat. Sebagai contoh, walaupun walaupun kita hanya sokong parti-parti sebagai contoh, tetapi jika video parti UMNO, FYP, dia akan lalu juga dekat TikTok kita. Jadi dekat situ dapatlah kita tengok TikTok ni dia berkongsi pelbagai politik, walaupun dia tak fokus apa yang kita suka je. Dia share juga apa yang perbezaan dengan apa yang kita suka, macam tu. Faham? Maksudnya boleh je lah perbezaan politik ni diutarakan di TikTok. Cumanya kena menepati guideline yang ditetapkan oleh TikTok. Betul tak? Asalkan perkara ni tak apa orang kata lebih daripada guideline, jadi TikTok membenarkan je lah kan. So daripada situlah kita boleh tahu pandangan daripada satu politik, betul tak? Tapi jika kita lihat zaman sekarang, TikTok bukan sahaja digunakan belia, tetapi juga utamanya belia yang banyak guna. Sebab itulah politik PN kebanyakannya belia. Sebab apa? Pengaruh TikTok, pengguna TikTok kebanyakannya adalah belia. Namun perlu ada pengawasan kat TikTok. Kita perlu awasi dalam penggunaan TikTok tersebut. Tetapi mungkin ada kesan ataupun cara menyebabkan benda tu ada kekangan lah dalam kalangan belia. Jadi mungkin saya boleh bagi soalan ini kepada saudari Ainul untuk menjelaskan tentang pengawasan untuk kita menggunakan TikTok ini. Perlu ada pengawasan ataupun tidak. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari Nurul Farhan. Saya ni Ainul Nazifah binti Ini Muhammad Abdi, nombor matrik 1203099. Okey. Soalan tadi apa dia? Amal pengawasan. Okey. Seperti kita tahu yang setiap aplikasi yang di internet sosial media lah ada polisi keselamatan dan privasi. Polisi keselamatan privasi ni juga sebagai amal pengawasan lah dekat TikTok supaya tak berlaku sebarang penyalahgunaan, terutamanya untuk remaja lah, sebab kita kan banyak idea kita boleh buat hilaf, betul kan? Okay, walaupun untuk cipta akaun ni dia akan minta beberapa maklumat peribadi yang kita kena bagilah. Bagi kita bahaya tapi sebab kita nak buat akaun tu kan, so kita akan bagi. Contohnya antara privasinya ialah seperti kita punya date, maafkan saya, tarikh hari lahir, lepas tu apa lagi, nombor telefon, butiran privasi seperti ini. Contoh hari lahir ni, kegunaan dia untuk supaya TikTok sendiri memberikan kita punya video-video yang lalu dekat TikTok tu yang sesuai dengan umur kita. So, tak adalah dia nak memaparkan video yang aksi yang ganas ke. Seterusnya kita melalui apa yang kita suka, apa yang kita kongsi dan sejarah harian juga. TikTok juga mengawasi dari sudut tersebut supaya TikTok boleh showkan kandungan yang lebih bagus. Oh, faham. Okay, lagi satu, ciri ID peranti yang membantu kita melaksanakan beberapa fungsi keselamatan seperti untuk mengurangkan spam atau melindungi akaun kita daripada aktiviti yang berniat jahat.
TikTok guna maklumat ini untuk bantu periklanan yang optimum dan mengukur keberkesanan kempen iklan mereka. Dia berbezalah dengan aplikasi Facebook yang bebas untuk keluarkan apa-apa maklumat tanpa sebarang terpisah di laman Facebook akaun seseorang tu. Contohnya kita boleh cakap kat Facebook tu kadang-kadang dia keluar video-video yang ganas lah untuk dekat akaun Facebook budak-budak. So itu tak baik lah. Seterusnya apa tadi, pengawasan dari apa kata tadi? Pengawasan Okey, pengawasan. Maklumat berdasarkan maklumat yang saya carilah kan. Okay, pengawasan oleh rakan kita sendiri. Kat TikTok kita ada kawan-kawan kita sendiri kan yang akan ikut kita punya akaun. Jadi kat situ kita akan lebih kadang-kadang video yang kita akan hasilkan tu akan lebih behave. Apa orang kata? Lebih elok lah, tak sesuai lah untuk tetapan kawan-kawan kita. Selain itu, pengawasan oleh keluarga kita sendiri. Bukan dalam keluarga kita, bukan kita seorang je yang akan buat akaun TikTok. Boleh jadi adik kita, ayah kita, dan lagi satu bila akaun kita tak buat kita tak buat private, maksudnya secara rahsia. Maksudnya semua orang bebas tengok video kita. Keluarga kita akan kadang-kadang bila dia tengok kita punya akaun, dia akan pantau lah untuk jaga keselamatan kita sendiri, memastikan kita ni tak terlibat dalam apa-apa yang berbahaya. Selain daripada itu, kalau untuk orang yang bekerja pula, kadang-kadang majikan sendiri akan tengok kita punya akaun TikTok. Dalam beberapa kes, majikan mungkin memantau media sosial seperti TikTok untuk menilai kesesuaian dan integriti pekerjaan mereka. Dan juga akhir sekali, pengawasan oleh pihak kerajaan sendiri ataupun oleh polis. Pihak berkuasa seperti polis dan entiti kerajaan mungkin memantau TikTok untuk tujuan keselamatan awam. Contohnya sebelum baru-baru ni lah. Contohnya ada kes yang dalam kapal TLDM tu ada seorang influencer yang buat perkara tak senonoh lah dalam tu. So bila video tu tersebar, akan ada tindakan oleh pihak tertentulah untuk apa yang telah dilakukan oleh influencer tersebut. Jadi maksudnya TikTok ni dia ada pengawasan dari segi dia sendiri, which is iaitu kita sendiri letak tarikh lahir semua tu supaya FYP kita lah kan, FYP kita tu terjaga. Bukan tu saja, iklan-iklan kat TikTok juga terjaga. Macam mana kita tahu kalau pengguna dia nak menjual barang kat TikTok pun segala pertuturan dia perlu dijaga kan. Kalau tidak nanti kena ban daripada situ. Video dia akan dibuang. Kalau kan barang-barang contohnya pisau ke, dia tayangkan dalam video pun akan boleh membuatkan video dia dibuang oleh pihak TikTok tu sendiri. So kita nampak kat sini TikTok ni lebih, orang kata lebih terjaga lah kan, lebih diawasi berbanding social media yang lain kan. Okay, so kita nampak dekat sini TikTok ni nampak lebih kurang macam banyak benefit dia kan, banyak kebaikan yang kita nampak berdasarkan pandangan dan hujah-hujah daripada saudari. Namun TikTok ni terlalu digunakan antarabangsa, terlalu luas orang yang menggunakan, pengguna belia yang menggunakan akaun TikTok ni. Tapi saya terfikir mungkin maklumat yang ada TikTok ni mungkin agak berbahaya. Sebab apa? Mungkin di-exploit ke negara luar ataupun pihak yang lain. Macam mana kita sebagai pengguna ni kita nak memastikan daripada maklumat kita tu tak di-exploit ataupun terjagalah orang kata maklumat kita di TikTok ni. Mungkin saudari Iman boleh terangkan tentang bagaimana pengguna ni nak menjaga maklumat mereka daripada exploit ke pihak ketiga ke, macam mana ke huraian tentang maklumat di-exploit ke pihak ketiga di TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nurul Farhan. Nama saya Iman Naraina binti Safa Kamal. Matric number 120366. Okey, sebenarnya kita tengok kan sekarang banyak platform yang ada yang kena hack, terutama sekali Facebook lah. Banyak yang orang guna hantar benda-benda yang tak elok apa semua kan. So untuk maklumat, bagi saya TikTok ni dia menjaga privasi setiap pengguna tu. So bagi saya TikTok ni dia tak menjual tapi lebih kepada berkongsi maklumat.
Contoh, kalau kita pilih untuk daftar ataupun gunakan platform menggunakan butiran akaun rangkaian sosial pihak ketiga like Facebook, Twitter, Instagram ataupun perkhidmatan luar masuk, maksudnya kita sendiri yang benarkan TikTok tu untuk guna kita punya profil awal, maklumat kita yang berkaitan dengan akaun tersebut. So kalau kita pilih untuk benarkan pihak ketiga akses akaun kita, so TikTok ni secara tak langsung akan kongsi maklumat lah dengan pihak ketiga tu. Dia bergantung kepada keizinan kita sendiri sama ada nak benarkan pihak ketiga tu menggunakan maklumat akaun kita ataupun tak. Sama juga macam bila buat pembelian. So bila ada pembelian, so TikTok akan kongsi maklumat yang berkaitan dengan transaksi, dengan pedagang, lepas tu menyediakan penyedahan pembayaran, transaksi serta perkhidmatan. Sebagai contoh, TikTok akan kongsi item pesanan, butiran tentang maklumat-maklumat kita tu supaya penghantaran kita ni boleh diproses dengan baik. Tapi entiti yang digunakan ni, diorang akan relate dengan diorang punya mengikut dasar privacy diorang lah. So dasar privacy TikTok ni dia sangat terjaga berbanding dengan platform-platform seperti Facebook lah. Sebab Facebook kan sekarang banyak hacker yang kita tak add pun orang tu, tiba orang tu boleh sama lagi dalam luar negara boleh add kita apa semua tu. So bagi saya TikTok dia punya privacy dia setakat ni dia sangat terjaga dan dia tak menjual maklumat kepada pihak lain. Faham? Bermaksud di sini TikTok dia menjaga, betul, dia menjaga privacy pengguna dia kecuali dengan izin kita, dan dia hanya TikTok ni hanya mengizinkan maklumat peribadi kita yang kita sendiri benarkan kan. Contohnya beli barang, kita beli barang shopping semua dekat TikTok kan. Okay. So berdasarkan perbincangan kita pada hari ini iaitu tentang TikTok menjadi satu sumber para belia ni untuk mengundi, kita dapat lihat kat sini yang TikTok ni memang ternyata menjadi satu platform yang bagi saya satu platform yang sangat viral di kalangan pengguna belia, tetapi selamat untuk kita gunakan dan bergantung kepada diri kita sebagai belia bagaimana kita nak menggunakan TikTok ini. Betul tak? Jika kita guna TikTok ini dengan cara yang baik, iaitu dengan cara kita nak tahu maklumat tentang politik, nak tahu kita nak sebarkan info-info, jadi maka TikTok tu akan jadi perkara yang baik. Tapi kalau kita guna TikTok ni dengan cara yang salah, maka maklumat yang akan dapat pun salah. Dan boleh dikata kat sini TikTok juga kita boleh gunalah sebagai sumber untuk kita nak dapatkan maklumat berkaitan dengan politik. Betul tak? Tapi kita perlu periksa dahulu semua maklumat tersebut sebelum kita sebarkan maklumat tersebut ke orang lain. Jadi dapat disimpulkan sini TikTok ini ada kebaikannya dan ada keburukannya tersendiri. Terima kasih saya ingin mengucapkan kepada rakan-rakan saya, saudari-saudara kerana sudi untuk orang kata berkongsi pandangan masing-masing tentang TikTok dalam kalangan belia pada zaman sekarang. Saya minta maaf ambil masa anda yang terlalu lama dalam perbincangan kita yang hangat ini. Jadi saya tutup kita punya perbincangan kita ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.